Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematika SSM tingkatan 4. Okey, hari ini cikgu bersama dengan pelajar cikgu lah. Okey, 4 canggih dan 4 cekap Okey, untuk tajuk yang kelima, sambungan unit 5 rangkaian dalam teori graf. Okey, sebelum kita sambung, jadi cikgu nak recall balik lah. Okey, recall balik apa yang kita dah belajar last week lah. Okey, so cikgu akan bagi satu contoh. So kita ada satu contoh segitiga. Okey, so katalah kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey, apa yang penting dalam A, B dan C? Okey, first sekali kita kena tahu bucu dia lah. Ada berapa bucu dekat sini kelas? 1, 2, 3. So kita tulis dia dalam bentuk set lah, A, B, C. Okey, so bilangan bucu dia 3. Okey, nombor 1 bucu. Okey, untuk yang kedua, okey, so settle V. Okey, selain daripada V, pelajar kena tahu E lah. E ialah bilangan set tepi bilangan set tepi ataupun sambungan dia lah, sambungan dia. So macam mana kita nak buat? So kita akan tengok pasangan dia set tepi. So E adalah bilangan pasangan dia lah. So pasangan, contoh pasangan A dengan B. So kita akan tulis AB lah, AB. So cepat padam dulu lah, AB. Kita tulis direct je AB. Lepas tu pasangan dia kita ada BC. Pasangan dia kita ada C dengan A. So ada berapa pasang dekat sini? Bilangan set tepi dia, sisi dia kita ada 3. So sini sisi dia kita akan tulis. Biasanya kita akan tulis 1, 2, 3. So bilangan sisi dia 3. E ni nilai E. Okey. Ni dua perkara. Yang ketiga kita kena tahu apa? Kelas. Lagi satu yang paling penting sekali. Degree. Degree. Okey darjah dia lah. Darjah dia. So D. So D macam mana kita nak cari? Formula dalam buku dah ada dah. Okey, formula dalam buku dah ada. Maksudnya kita ada sigma D. Ni sigma jumlah lah. Sigma D. Okey, kita tulis kat sini V sama dengan 2 kali bilangan sisi. So bilangan sisi ada berapa? 3. So 2 darab dengan 3. So kita akan dapat degree dia 6. Okey, so sekarang ni degree dia 6. Degree dia kita boleh guna formula. Formula ni boleh guna ataupun kita boleh kira secara manual. Secara manual cikgu dah tunjuk dah hari tu. Bilangan degree cikgu dah tunjuk. So okey, cikgu tunjuk lagi sekali macam mana kita nak kira manual. So kita tengok A. A ni pasangan dia 1, 2. So kat sini ada 2. So B pasangan dia 1 dan 2. So 2 juga. Yang ni pun sama, 1, 2. So 2. So kita tambah semua, kita dapat degree dia 6. Okey so settle. Yang ni cikgu ulang balik. So kita sambung lesson kita hari ni. Okey, lesson kita hari ni merujuk kepada modul pelajar lah. Okey, muka surat 81 nombor 5 Okey, kita akan belajar 2 lah. Kita akan belajar 2 graf berbilang tepi dengan graf mempunyai gelung. Okey, pelajar kena tahu bila gelung, yang ni adalah gelung. Ni adalah gelung. Gelung ni bulat lah. Okey, ni gelung. Gelung. So gelung mesti berbentuk bulat. Okey, bila berbentuk bulat, bila set dia akan ada E dengan E lah. E dengan E. Ni gelung. Okey, dan yang kedua pelajar kena tahu berbilang tepi. Buat warna lain sikit. Okey. Berbilang tepi. Okey, berbilang tepi yang mana?
yang ada sambungan. Ni adalah berbilang tepi. Dia ada dua garisan penyambung. Ni adalah berbilang tepi. Okey. So berbilang tepi dia akan ada AB dan AB. Dua kali lah. Dua kali. AB dan AB ni berbilang tepi. Okey. So pelajar kena tahu gegelung dan berbilang tepi. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. So first kali kita cari V dia dulu. V ni apa dia tadi? Bucu dia. So ada berapa bucu dekat sini? So kita kira 1 2 3 4. So pelajar kena tulis lah dalam bentuk set. Okey, okey, tulis. Okey, sambil-sambil tu boleh fill in the blank in your module tu. So kena tulis A, B, C dan D. Okey, boleh? Boleh. So sekarang ni first kali kita cari bilangan bucu dia. So bucu kita bulatlah 1 2 3 4 bucu. Kita sambung. So bilangan bucu dia A, B, C, D. So berapa bilangan bucu dia kat sini? Kita tulis. Berapa bilangan dia? 5. Betul Okey, yang kedua kita cari E. E ni adalah sisi dia. Okey, E adalah sisi. Macam mana kita nak cari sisi? Sisi ataupun tepi lah. Okey, so dekat sini awak tengok contoh dekat sebelah sini kan. So E ni dia ada A, B. So yang ni kita ambil sisi sini dulu So cikgu conteng lah, cikgu conteng. Okey, cikgu go through slow. Okey, sisi ni kita nak tulis apa? AB. AB. Okey. So kita sambung So cikgu ambil yang panjang ni dulu. Okey, ni kita tulis apa? BD. BD. Okey, ni A ni cikgu ambil 3. Kita nak tulis apa? 3 ni, yang panjang ni. AC, betul. Okey, AC ni dia ada 2. Dia ada berbilang tepi dekat sini. 1 lagi kat sini. 1 lagi So dia ada sambungan 1 lagi. Yang ni cikgu tulis nombor 4 lah. So kita ada AC lagi 1. Okey, lagi kita ada, cikgu buat warna lain warna merah. So yang ni yang kelima. Okey, yang kelima kita ada BD. Okey, dia ada 2 kat sini. Yang keenam. So BD juga. Okey, lepas tu ada lagi tak? Cikgu tertinggal. Ada 1 lagi sini. DC. Okey. DC. Dan last kali kita ada yang ni. Ni kita panggil dia apa ni? Sisi. Dia gegelung So sisi. So ada berapa sekarang ni? Semua sekali kira 7. 8. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Betul tak 8 ni? 6 kat sini 6, kat sini 7 je ni. 7 je. Okey, so kita ada 7. AC ni, AC memang ada 2. AB ada 3. BD ada 3. Mana? BD. Okey, so BD ada 3. So sepatutnya BD ni ada 2 je. Sebab dia berbilang tepi. So terpotong 1 So jadi bilangan dia ada 7. Okey, jadi kita nak cari jumlah degree dia. Macam mana nak cari? Formula dia 2 kali E 7. So 2 kali 7 kita dapat 14. Okey, selain daripada kaedah ni, cikgu dah tunjuk kaedah manual tadi kan? Kaedah manual tadi. So kita cuba kaedah manual Kita cuba kaedah manual daripada formula. Okey, so cikgu pakai warna pelik sikit, hijau. Okey. Cikgu Okey.
Cara manual. Kita kira manual lah. Okey, daripada A. Okey, kita kira manual. Okey, daripada A ni. A dia ada berapa arah dia? 1, 2, 3. So 3. Okey, so daripada D ada berapa? 1, 2, 3. Okey, daripada sini ada berapa? 1, 2, 3. So ada 3 juga, betul? Okey, daripada C ada berapa? 1, 2, 3. 3. Tapi yang ni bila berbilang tepi dia boleh pergi dan dia boleh balik. Dia boleh pergi dan dia boleh balik. Dua-dua pergi lah, senang. So 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Betul. Betul tak? Ke dah jadi lebih dah kat sini? Cuba kita kira. So 3, 6, 9. 9 tambah 5. So 14. So betul jawapan awak. Betul? Betul jawapan awak Okey. So sekarang ni masa cikgu bagi awak untuk buat B sebelum kita bincang. Cikgu bagi 5 minit. Okey, sebelum kita bincang B. Okey, so sedikit pembetulan bilangan bucu. Ada soalan daripada pelajar tadi. So A, B, C, D ada 4 saja. So kita betulkan sikit dah. 4 Okey. Terima kasih kerana membantu cikgu. Okay, so kita sambung dengan soalan B. So bilangan bucu seperti biasa, mudah je, bulat je. 3 ni. So A, B, C mesti tulis dalam bentuk set dalam bentuk set. So bilangan dia 3. So settle untuk yang pertama. Okey, yang kedua kita cari bilangan sisi dia. So bilangan sisi kita start dengan sinilah. Okey, ni kita panggil dia graf apa ni? Berbilang tepi. So berbilang tepi ni dia ada AB terus. Lepas tu dia ada AB lagi sekali AB lagi sekali. So 2, 1, 2. Okey, lepas tu kita ada BB ni graf gegelung. BB graf gegelung. Okey, seterusnya kita ada BC. Seterusnya BC. So dia ada 3 1, 2, 3. Yes. So sekarang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita tahu 6. So senanglah. Pelajar tahu 6. So nak cari bilangan degree dia 2 kali E. So 2 kali 6. So kita dapat 12. So settle. Senang. Kalau kita nak kira manual, okey, kita kira manual lagi sekali. Okey, cikgu tunjuk contoh lagi sekali kira manual. So daripada A ni ada berapa? 1, 2. Betul? Betul. Okey. Lepas tu daripada C 1, 2, 3. So 3. Daripada B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. So 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12. So betul jawapan awak. Mudah je. Okey, cikgu rakam. Soalan nombor 6, lukis graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, contoh dia mempunyai 3 bucu. Okey, so 2 tepi, 3 bucu lah. A, B, C. Tepi dia ada 2 saja kat sini. So darjah maksimum 2 dan darjah minimum 1. Okey, so untuk soalan A, cikgu minta pelajar cuba, boleh? Okey, so untuk melukis graf mudah okey, untuk melukis graf mudah, kenapa warna ni lagi graf mudah? So pelajar mesti tahu kalau ada 5 bucu dia ada 5 point. So titik dia 5, tak kisah buat je macam mana pun, 2, 3,
4, 5. Okey, sekarang ni dia ada 3 tepi. Maksudnya ada 3 sambungan lah. 1, 2, 3. Contoh macam tu. So darjah minimum dia kosong. So graf dia macam ni lah. Ni adalah graf mudah. Okey, so settle untuk A. So cikgu minta pelajar cuba B. Okey, untuk soalan B mempunyai 4 bucu. So pelajar kena lukis lah 4 bucu. Tak kisah bentuk dia macam mana pun. So 4 bucu. Katalah macam ni. 4 bucu. Okey, 5 tepi. Maksudnya kita cantum mesti ada 5 tepi. Dia E dia 1, 2, 3, 4, 5. So settle Okey, cuma dekat sini dia ada darjah maksimum. Okey, tadi pelajar dah explain darjah maksimum 3. Maksudnya dekat sini dia ada maksimum 3 bucu lah. Okey, minimum dia 2, paling sikit 2. So 1 dan 2. So settle untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, first kali mempunyai 5 bucu. So pelajar buat 5 titik lah, 5 bucu, 5 titik. Okey, so dia ada 4 tepi. So ada 4 sambungan. 1, 2, 3, 4. So kita semak jawapan ni betul tak? Okey, darjah maksimum dia 2. Maksudnya maksimum dia ada 2 bucu. So 1, 2. Minimum dia kosong. Okey, so betul. Ni adalah jawapan dia Okey, kalau pelajar jawab seperti cikgu buat satu contoh lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pelajar jawab ada 4 tepi. 1, 2, 3, 4. So yang ni betul. Untuk 2 ni betul. Tapi dia darjah maksimum ni betul, 2 sisi maksimum. Tapi minimum dia tak ada. Minimum kosong ni mesti ada titik yang berasingan. So yang ni adalah salah, yang ni adalah betul Okey, sambungan soalan nombor 7. Lukis graf berbilang tepi. So pelajar kena tahu graf berbilang tepi dan graf gegelung. Macam mana kita nak tahu gegelung? So gegelung dia bulat lah. Dia bulat, jadi dia ada 2. D dan D ni dia ada 2. Okey, berbilang tepi maksudnya A ke B ni ada 1. Okey, A ke B ni ada 1 lagi. Okey, so ni adalah berbilang tepi lah. Berbilang tepi. So sekarang ni cikgu minta pelajar cuba lukis gambar untuk soalan A. Tambah yang paling penting sekali untuk soalan A ni kita kena tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 bucu Untuk memudahkan kita buat titik jauh-jauh sikit lah. A, B contoh C, D, E, F. Contoh macam ni lah. So cikgu label dululah. A, B, C, D. Cikgu nak E sini lah. Okay, F sini Okay. So sekarang ni kenapa cikgu letak E kat sini? Okay, yang paling penting sekali dia ada ni E dengan A. So E dengan A ada 1. Za 1. Okay, A dengan B ada 1. A dengan C ada 1. B dengan C ada 1. B dengan C ada 2 Bila ada 2 ni dia adalah gegelung. Dia adalah berbilang tepi macam tu. Lepas tu C kepada D. So C kepada D. Okey, D kepada A. Sambung balik D kepada A. So EA yang ni EF. So EF kat sini. Okey, FF. FF gegelung. Kan okey gambar kan? So gambar awak dia tak kisah gambar bentuk macam mana pun. Gambar bentuk macam mana pun tak kisah, yang penting jawapan dia tu betul. Okey, cikgu sambung dengan soalan B. So cikgu bagi masa pada pelajar untuk pelajar buat soalan B.
So sekarang ni untuk menjawab soalan ni kena tahu ada 4 bucu. Okey, dan kita kena tahulah NM ni adalah berbilang tepi. NL berbilang tepi. LL adalah gegelung. So KLMN. So kita cantum bagi nombor lah. K L M N. Okey. So MN ni ada 2. So dia ada gegelung. Zas macam ni. Okey, NL ada 2. So NL 1 2. Boleh macam tu? Boleh. Okey, lepas tu NK. So NK lah, NK. So KL jadi KL. Lepas tu ML dah ada. LL maksudnya dekat L ni ada gegelung. Zas. Macam tu. So berapa bilangan degree dia ni? Boleh cari tak? Bilangan degree dia sigma D V sama dengan 2 kali E bilangan tepi. So bilangan tepi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So 2 darab dengan 8. So dapat 16. Okey, kita kira manual. Kira manual lah bilangan degree. So kat sini 1, 2. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 Betul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Okey, kat sini 1, 2, 3. So 3. Kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Kita tambah 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3. Okey, cukup 16. So settle. Mudah je. Bab ni mudah sangat. Okey, so yang C pelajar buat nanti Okey, cikgu bagi masa untuk pelajar buat nanti. Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, graf terarah dan graf tidak terarah. Okey, sekarang ni graf terarah. Okey, graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan 2 bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey, graf tak terarah, graf mudah atau graf mempunyai gegelung. Okey, dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penanda arah. Okey, yang terarah ni ada anak panah. Senang. Tak terarah ni tak ada, tanpa anak panah. Ni dekat sini dia tulis tanpa anak panah. Okey, so kita tengok gambar yang pertama ni, terarah ke tak? Terarah. Tak ada anak panah ni. Tak terarah. Tak terarah. Tak terarah. Okey, yang ni tidak terarah juga. Tak terarah juga. Yang ni? Terarah. Okey, terarah. Kenapa dia terarah? Sebab ada Okey, sebab ada anak panah. Dia ada anak panah kat sini. Okey, so sambung yang ni. D terarah. 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 Yang ni? Tak terarah. Tak terarah. Yang ni last kali. Terarah. Terarah. Mudah je. Okey, so kita settle untuk muka surat 83. So kita sambung. Okey, contoh yang ke-9. Okey, contoh yang ke-9. Okey, yang ni untuk yang ni. Okay. So kita sambung Okey, contoh dekat sini. So V, set V ni adalah bucu dia lah. So 1, 2, 3 bucu. So bilangan E dia ada berapa? 1, 2, 3. Bilangan sisi 3. Maksudnya dia ada AB, dia ada CB, dia ada BA. Okey, so 1, 2, 3. Cukup pelajar tahu yang ni. Okey, D in A ni cikgu tak nak D in B ni cikgu tak nak lagi.
Cikgu tak nak bincang lagi. Okey, kalau untuk soalan A ni, berapa bilangan bocor dia tu? 6. 6. So kita ada V1 sampai V6. So pelajar mesti tulis dalam bentuk set lah. V1, V2, V3, V4, V5, V6 bentuk set. So berapa bilangan sisi dia? Sisi ni garisan dia ni lah. 10. So kat sini 1, kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So cikgu kira dapat 9 je. Betul? 9 So 9. Okey, bilangan sisi dia ada 9. Cukup. Okey, untuk pelajar kena sambung lah. Untuk last kali untuk hari ni last kali, graf pemberat dan graf tidak pemberat. Okey, apa maksud graf pemberat? Graf yang tepinya mempunyai nilai. Dia dekat tepi dia ada nilai ni. Ni dia ada nilai. Okey, bila ada nilai kita panggil dia graf pemberat, berpemberat Graf berpemberat. Okey, untuk yang B ada tak nilai antara sisi dia? Tak ada. So tak ada, dia tak pemberat. Tak berpemberat. Pemberat. Okey, untuk C dia ada pemberat dia. Ni pemberat. So berpemberat. Pemberat. Okey. So settle. Okey, untuk D graf dia apa? Berpemberat ke tak berpemberat? Pelajar boleh respon? Mana? Pemberat. Okey, berpemberat. Kenapa? Sebab dia ada Sebab nilai. Yang ni bukan. Ada. Yang ni ya. Okey So okey, so itu saja daripada cikgu untuk hari ni. So next class cikgu akan sambung part yang terakhir lah, lukis subgraf tu, dan kita jawab semua soalan yang ada. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, kepada yang menonton video cikgu, boleh like dan boleh subscribe Okey, Assalamualaikum.